akan terus digiatkan dengan langkah berikut. Pertama, memperketat kawalan import rokok dan produk minuman keras melalui tempat pendaratan sah termasuk jeti persendirian. Kedua, menghadkan aktiviti transshipment produk minuman keras daripada pelabuhan tertentu sahaja. Ketiga, menjadikan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam sebagai single exit point bagi wilayah utara. Dan keempat, menyediakan ganjaran khas bagi memperkasa usaha membantras penyeludupan rokok dan minuman keras. Selain ketirisan hasil, kerajaan akan melaksanakan pembaruan komprehensif yang menangani ketirisan subsidi barangan keperluan. Antara tumpuan utama adalah untuk memastikan petrol bersubsidi dimanfaatkan rakyat dan tidak kepada bukan warga negara. Memastikan diesel bersubsidi dinikmati pemandu kenderaan dan tidak terseludup ke premis perniagaan ataupun keluar negara, serta memastikan minyak masak dan LPG bersubsidi sampai ke isi rumah miskin dan kuotanya tidak dihabiskan oleh peniaga. Tan Sri dan Ketua, demi kesejahteraan keluarga Malaysia, bajet 2023 akan mengutamakan usaha membina daya tahan negara daripada sebarang kejutan masa hadapan. Menurut data Bank Dunia, jumlah perbelanjaan perkhidmatan kesihatan di Malaysia adalah setara dengan negara jiran yang lain, iaitu sekitar 4% kepada KDNK. Tahun hadapan, Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM36.1 bilion berbanding RM32.4 bilion tahun ini, iaitu antara peningkatan terbesar di kalangan kementerian. Sungguh pun kita dalam fasa peralihan ke endemik, COVID-19 masih bersama kita. Dalam mengharungi kehidupan mendatang, kerajaan akan terus memantapkan kapasiti perkhidmatan kesihatan awam. Sejumlah RM4.9 bilion disediakan bagi menampung perolehan seperti ubat, reagen, vaksin dan bahan guna habis, iaitu meningkat 12% berbanding 2022. Keutamaan tahun hadapan adalah untuk membaik pulih fasiliti termasuk klinik yang usang. Kerajaan menyediakan RM420 juta untuk pembaikan hospital dan klinik daif serta penggantian peralatan usang dengan keutamaan diberikan kepada fasiliti kesihatan pedalaman Sabah dan Sarawak. Tahun hadapan, beberapa projek pembinaan hospital, klinik dan fasiliti baru akan dilaksanakan termasuk perolehan peralatan dengan kos hampir RM1.8 bilion. Antaranya Hospital Maran di Pahang dengan kos RM350 juta. Bangunan blok wanita dan kanak-kanak di Hospital Melaka serta 5 klinik kesihatan baru seperti di Linggi Negeri Sembilan, Penampang Sabah dan Sepupuk Sarawak. Kerajaan juga akan memperoleh peralatan mobile CT scan bagi meningkatkan perkhidmatan CT scan khususnya untuk manfaat pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi menerajui agenda kesihatan mental, kerajaan bercadang untuk menubuhkan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Pusat ini bertindak sebagai penggerak bersepadu antara semua pihak yang kesejahteraan kesihatan mental rakyat di bawah payung MyMinda dengan peruntukan RM34 juta. Bagi menyokong dasar kesihatan pergigian kebangsaan, skop pelepasan cukai pendapatan ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak akan diperluas meliputi perbelanjaan pemeriksaan dan rawatan pergigian terhad sehingga RM1,000 mulai tahun taksiran 2023. Selain itu, RM10 juta juga disediakan untuk perolehan 10 unit mesin cetak 3D bagi penghasilan dentur yang dapat mengurangkan waktu lawatan pesakit ke klinik pergigian kerajaan daripada 5 kali kepada hanya 2 kali. Dalam menggalakkan rakyat menghentikan tabiat berrokok, kerajaan bercadang untuk mengecualikan duti import dan cukai jualan ke atas produk terapi gantian nikotin. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Paya Besar sebelum ini telah berkesempatan menziarahi adik Atif Fahri yang menghidap penyakit spinal muscular atrophy type 1. Ini merupakan salah satu daripada 8,000 jenis penyakit jarang jumpa yang tersenarai dalam Malaysia Rare Disease List. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan menjadikan Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Tunku Azizah sebagai pusat rujukan bagi penyakit jarang jumpa. Bagi menampung kos rawatan penyakit jarang jumpa yang kian meningkat, kerajaan akan meningkatkan peruntukan penyakit jarang jumpa kepada RM25 juta. Kerajaan juga pada Julai 2022 telah menubuhkan satu akaun amanah bagi rawatan penyakit jarang jumpa untuk membolehkan semua pihak menyalurkan sumbangan. Sukacita dimaklumkan, sumbangan kepada tabung ini akan diberi potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar. Diharapkan banyak pihak tampil ke hadapan untuk menyumbang bagi meringankan beban kos pesakit. Pencegahan lebih baik daripada mengubati. Kerajaan akan mempergiatkan agenda saringan rakyat melalui skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ataupun peka B40 yang disediakan RM80 juta termasuk untuk saringan penyakit kencing manis. Kerajaan juga akan menambah baik program saringan kesihatan perkesul sebagai langkah awal mengesan dan mencegah penyakit kritikal seperti kanser dan sakit jantung.
Program ini dibuka kepada 2.3 juta pekerja berdaftar di bawah skim kelihatan perkeso dengan peruntukan 80 juta ringgit. Sejak 2019, MySalam telah meluluskan tuntutan berkaitan penyakit kritikal dan hospitality berjumlah 734 juta ringgit kepada 1.5 juta individu B40. Ini termasuk 500,000 individu yang menerima pampasan disebabkan COVID-19 dengan nilai keseluruhan 330 juta ringgit. Kerajaan berhasrat untuk meneruskan pelaksanaan MySalam kepada penerima BKM sepanjang tahun 2023. Skim ini akan diteruskan dengan membuka kepada syarikat insurans dan takaful untuk bersama-sama memastikan kesinambungan MySalam. Voucher perlindungan tenang telah memanfaatkan lebih 3 juta penerima BKM akan diteruskan melalui kaedah perkongsian kos. Ia turut diperluas kepada pembelian produk perlindungan bencana banjir untuk rumah kediaman. Kumpulan wang amanah negara berdasarkan Akta Kuan 1988 diwujudkan dengan mandat untuk menjana sumber pendapatan berterusan demi faedah negara dan generasi akan datang. Selaras dengan tujuan tersebut, kerajaan telah memperuntukkan sehingga 6 bilion ringgit untuk vaksin COVID-19. Setakat 30 September 2022, sebanyak 5 bilion ringgit telah pun dibelanjakan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerajaan ingin memberi jaminan bahawa peruntukan stok vaksin masih mencukupi bagi mereka yang ingin mendapatkan vaksin dos tambahan pada tahun 2023. Kerajaan komited untuk menambah semula dana Kuan apabila krisis berakhir dan tertakluk kepada kedudukan kewangan yang mengizinkan. Selaras dengan itu, Petronas bercadang untuk menyumbangkan sebanyak 2 bilion ringgit ke dalam Kuan pada tahun 2023. Kerajaan menyeru lebih banyak entiti menyumbang ke dalam Kuan bagi manfaat negara di hari muka. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan terus memperkukuh ketenteraman awam dan keselamatan negara dengan KDN dan MINDEF